Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Pada kali ini, mari terus bersama dengan saya, Cikgu Lia Osman, bagi slot Bahasa Melayu tahun 5 SK dengan tajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan, buku teks halaman 109. Pada kali ini, aktivitinya ialah bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat. Jadi, mari kita teruskan dengan melihat kemahiran yang terlibat. Baiklah, pada kali ini isi pelajarannya berkaitan dengan standard kandungan 1.2 iaitu bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Standard pembelajarannya 1.2.2 bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Seterusnya, objektif pelajaran kita pada kali ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat bertutur dan menghuraikan 3 maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Dan kriteria kejayaan yang harus murid-murid perolehi ialah mengenal pasti 3 maklumat tersurat dan tersirat. Jadi jom kita teruskan dengan aktiviti yang pertama iaitu membaca dan memahami maklumat. Baiklah murid-murid, mari kita teliti maklumat yang ada di sini iaitu tentang peranan bahasa kebangsaan. Apakah dia bahasa kebangsaan? Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67. Jadi di sini ada diterangkan 6 peranan bahasa kebangsaan, iaitu yang pertama sebagai bahasa ilmu, digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Seterusnya, sebagai bahasa pengantar, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Peranan bahasa kebangsaan yang seterusnya ialah sebagai bahasa ekonomi, digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Seterusnya, sebagai bahasa perundangan, digunakan dalam semua urusan perundangan. Seterusnya, sebagai bahasa perhubungan, digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Dan yang terakhir sekali, sebagai bahasa pentadbiran, wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Ini dia 6 peranan bahasa kebangsaan kita. Jadi apakah aktiviti yang seterusnya? Baiklah, aktiviti yang seterusnya ialah mari kita cuba huraikan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan bahan tadi ya. Baik, mari kita lihat. Baik, di bawah maklumat itu tadi terdapat perbualan antara cikgu dan Dinesh, Afifi dan Kaijun. Mari kita lihat apakah dialog mereka. Kata cikgu,
Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Kedudukan, ada tak lengkap ayat di situ, jadi kita akan cuba lengkapkan selepas ini. Seterusnya, mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kaijun? Cikgu tanya Kaijun pula. Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana perpaduan, komunikasi, berkesan. Ada diberi rangkai kata di situ, perkataan untuk membantu melengkapkan dialog Kaijun. Seterusnya, Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Pada pendapat saya, identiti, jati diri. Ini soalan berbentuk pendapat, mesti berikan pendapat sendiri. Jadi mari kita cuba lengkapkan dialog ini. Baiklah murid, kita lihat soalan cikgu yang pertama tadi. Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Kedudukan, baiklah, cikgu bertanyakan tentang kedudukan dan peranan bahasa Melayu. Baiklah, soalan cikgu ini sebenarnya ada pada maklumat yang telah diberi, kerana ini merupakan maklumat tersurat yang perlu diterangkan oleh Afifi. Baiklah, cuba kita lihat semula di sini 6 peranan bahasa kebangsaan. Itulah dia jawapan kepada pertanyaan cikgu, iaitu apa tadi? Bahasa ilmu, bahasa pengantar, bahasa ekonomi, bahasa perundangan dan bahasa perhubungan. Jadi cikgu dah sediakan ayat yang lengkap di sini, iaitu kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita ialah sebagai bahasa ilmu, bahasa pengantar, bahasa ekonomi, bahasa perundangan, bahasa perhubungan dan bahasa pentadbiran. Itu dia jawapannya. Mudah saja sebab kita hanya perlu mengambil maklumat tersurat, iaitu maklumat yang sedia ada pada bahan. Baiklah, seterusnya. Mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kaijun? Tanya cikgu. Baiklah. Bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana perpaduan, komunikasi, berkesan. Jadi, kita akan gunakan perkataan yang diberikan ini untuk melengkapkan jawapan Kaijun. Baiklah, murid. Jadi, berdasarkan daripada soalan cikgu itu tadi, cikgu mahu Kaijun memberikan sebab mengapa bahasa kebangsaan dipilih di dalam sistem pendidikan kita. Baiklah murid, kita akan menambah sedikit perkataan di antara perkataan yang sudah diberikan bagi melengkapkan jawapan Kaijun. Baik, lihat di sini, bahasa kebangsaan digunakan dalam pendidikan kerana bahasa tersebut. Baik, ayat yang perkataan yang berwarna putih ini merupakan ayat yang diambil daripada soalan cikgu, dan jawapannya, bahasa kebangsaan digunakan dalam pendidikan kerana bahasa tersebut dapat mengeratkan perpaduan dan semua bangsa dapat berkomunikasi dengan berkesan. Baik, cuba lihat ya, cikgu sudah tambahkan beberapa perkataan supaya ayat ini menjadi lebih gramatis. Baiklah, seterusnya. Dinesh, pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Tanya cikgu. Dinesh jawab apa? Pada pendapat saya, identiti, jati diri. Nampak tak ada gambar otak kat situ? Jadi kamu kena fikir apakah pendapat kamu. Baik, soalan yang dimulai dengan pada pendapat kamu, bermakna kamu perlu meluahkan pendapat kamu sendiri. Tapi di sini sudah ada bantuan sedikit, iaitu perkataan identiti dan jati diri. Baiklah, cikgu beri sedikit idea di sini. Lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Jadi mari kita cuba lihat ayat lengkap yang sudah cikgu sediakan.
pada pendapat saya, soalan cikgu pada pendapat kamu. Jadi kita mesti mulakan dengan pada pendapat saya. Penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana bahasa Melayu lambang identiti dan jati diri rakyat Malaysia. Ini contoh cadangan ayat lengkap yang sudah cikgu berikan. Baiklah, ini merupakan maklumat tersirat kerana kita perlu berfikir sendiri apakah pandangan kita. Baiklah murid, aktiviti yang seterusnya ialah melengkapkan maklumat tersurat dan tersirat di dalam latihan yang telah cikgu sediakan di dalam pautan di bawah. Jadi seperti biasa, nanti murid boleh muat turun latihan tersebut ataupun salin di dalam buku tulis. Terdapat juga pautan kuis di dalam pautan Google Form. Baiklah murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi, cikgu berharap segala penerangan cikgu dapat membantu kamu di dalam sesi PDPR pada kali ini. Ingat ya, turunkan komen yang baik-baik dengan bahasa yang baik-baik sesuai dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu bahasa asas kewarganegaraan di bahagian komen di bawah. Jadi, cikgu mengharapkan sokongan kamu untuk subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP. Jangan keluar jika tiada keperluan. Bye-bye. Assalamualaikum.